Kalau persoalan perwakilan pembangkang tentang kalau bukan sekarang, bila? Saya jawab kepada anda semua, mengapakah stigma serta persepsi perwakilan pembangkang ataupun rakyat kita secara umumnya bahasa Inggeris merupakan bahasa kepada kemajuan? Perkara ini salah dan merupakan satu mentaliti yang perlu kita perbetulkan. Jerman, Korea Selatan, Jepun dan Itali semuanya maju dalam bidang sains dan teknologi. Namun, mereka mengangkat bahasa ibunda mereka. Kalau mereka boleh, mengapa tidak kita? Kedua, mereka mempertikaikan tentang masalah pelaksanaan. Apa jadi kalau kita tidak melaksanakan PPSMI? Yang berhormat, anda berbicara soal PPSMI ini seolah-olah ia perkara yang baru saja dicadangkan. Sedangkan ia merupakan cadangan yang pernah kita laksanakan dan sudah terbukti gagal. Maka, kita perlu tinggalkan pelaksanaan PPSMI ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang kedua, tentang pertikaian dan bidasan, PISA, kata mereka, setelah kita menggunakan selepas kita meninggalkan PPSMI, PISA kita berada di minimum purata negara-negara OECD. Maka saya cabar perwakilan pembangkang dengan fakta-fakta yang Dato' Anis tunjukkan kepada anda semua. Bagaimanakah sekiranya kita melaksanakan semula PPSMI, tiba-tiba negara kita keputusan PISA-nya akan meningkat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Perkara ini yang tidak pernah mereka tunjukkan kepada anda semua. Dan yang terakhir, tentang isu jurang bandar dan luar bandar, solusi mereka, kita perkenalkan PPSMI. Sedangkan kita faham sosioekonomi serta masyarakat luar bandar ini, penguasaan mereka terhadap bahasa Inggeris lemah jika dibandingkan dengan orang-orang di bandar. Maka bagaimana dengan cadangan mereka ini yang sebenarnya menyukarkan pelajar luar bandar akan meningkatkan atau merapatkan jurang pendidikan? Sebaliknya, perkara ini akan melebarkan lagi jurang pendidikan dan perkara itulah yang kami tidak mahukan. Maka di meja perwakilan kerajaan, saya teruskan dengan hujah ketiga, mengukuhkan stigma kolonial, menjawab terus kerisauan pembangkang. Tuan Yang di-Pertua, pengembalian PPSMI merupakan bukti mentaliti kita masih lagi mentaliti dijajah, sehingga kan pembelajaran anak bangsa pun kita ingin mengangkat bahasa penjajah. Sedangkan kita perlu percaya penggunaan bahasa Inggeris tidak menjamin kemajuan. Sila. Kalau betul lah bahasa Inggeris ni bahasa penjajah dan sebagai lambang kolonial dan sebagainya, kenapa seawal laporan Barnes diangkat, bahasa Inggeris diletak? Laporan Razak diangkat, bahasa Inggeris juga diletak. Dan begitu juga dengan penyata-penyata dan yang lain. Respon? Kenapa pula bila laporan Rahman Talib 1960 kita mengangkat bahasa Melayu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Sebab kita percaya dalam pendidikan kita tidak boleh mengetepikan bahasa kita. Tuan Yang di-Pertua, saya buktikan banyak negara bekas jajahan British, Ghana, Kenya, Cameroon dan Tanzania menggunakan bahasa Inggeris dalam pembelajaran sains dan teknologi. Namun pencapaian mereka dalam bidang-bidang tersebut sangat rendah berbanding aras purata antarabangsa. Duduk dulu Yang Berhormat. Sebaliknya, negara-negara maju yang menggunakan bahasa ibunda dalam sains dan teknologi, Jepun, Hong Kong, Jerman dan sebagainya, menggunakan bahasa ibunda mereka dalam pembelajaran sains dan teknologi. Kesannya, bukan saja pendidikan mereka yang terbaik di dalam dunia, namun industri mereka juga sama. Sehingga kan anda tidak akan dapat melihat terma-terma bahasa Inggeris digunakan dalam industri elektronik di Jepun ataupun industri automotif di Jerman. Mengapa? Mereka percaya dalam mengejar kemajuan, bahasa itu tidak boleh kita tinggalkan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian.